Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzatul Dalila binti Muhammad Tarmizi, nombor matrik 051132. InsyaAllah pada hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan sebuah bab daripada buku Fathiyakan, yakni apa erti saya menganut Islam, dan tajuk bab tersebut ialah saya mesti meyakini bahawa beramal untuk Islam adalah wajib. Sebenarnya, beramal untuk Islam dalam erti kata yang sebenar ialah untuk melahirkan individu yang mencerminkan akidah dan akhlak Islam. Makna kata, segala perbuatan, segala yang ditunjulkan berkaitan dengan Islam. Sebagai contoh, untuk melakukan sesuatu perbuatan, mestilah dilakukan ataupun dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang berpegang teguh dengan pemikiran dan juga gaya hidup Islam. Gaya hidup Islam yang diamalkan mestilah berpandukan syariat yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk menegakkan sebuah daulah ataupun pemerintahan yang melaksanakan Islam sebagai syariat perundangan, peraturan dan perlembagaan hidup, serta memikul amanah dakwah yang menjadi petunjuk dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di alam ini. Jadi saya ambil contoh beramal untuk Islam. Okey, saya ambil contoh tegakkan Islam. Tegakkan Islam hukumnya tuntutan syariat. Apa itu tuntutan syariat? Tuntutan syariat yakni wajib dilaksanakan oleh semua orang melainkan wujudnya satu kuasa yang dapat mengendalikan tanggungjawab tegakkan Islam dan memelihara urusan kaum muslimin. Makna kata kita sebagai orang Islam, kita sendiri wajib ke atas kita untuk menegakkan Islam kerana hukumnya ialah tuntutan syariat, melainkan ada satu kuasa, satu kumpulan yang mampu memelihara urusan kaum muslimin. Jadi menurut pandangan Islam itu sendiri, jika kita tidak menegakkan Islam, berdosa hukumnya, yang mana melainkan dia bersegera bangun untuk memikul tanggungjawab melaksanakan kerja-kerja untuk menegakkan Islam. Seterusnya, hukum beramal untuk Islam adalah wajib dan ianya bersifat wajib taklifi. Bukti-bukti yang menguatkan bahawa beramal untuk Islam adalah wajib dan ianya bersifat wajib taklifi. Terdapat 5 bukti, namun saya akan terangkan sebanyak 2 bukti sahaja dan seterusnya akan diterangkan oleh rakan saya yang lain. Yang pertama, wajib dari sudut mabda', yakni beramal atau bekerja untuk menegakkan seluruh ajaran Islam pada prinsipnya adalah wajib kerana beramal atau bekerja adalah tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, didahului oleh para nabi dan rasul, kemudian ke atas manusia sehingga ke hari akhirat. Dan saya datangkan bukti daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Daripada Al-Quran, Suratul Asr, ayat 1 hingga 3. Saya datangkan bukti ataupun contoh daripada As-Sunnah, yakni hadis riwayat Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman, riwayatul Muslim. Yang kedua, yakni wajib dari sudut hukum. Beramal untuk Islam adalah wajib dilihat dari sudut hukum juga kerana tidak berjalannya syariat Allah di atas muka bumi ini dan penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia hari ini mewajibkan umat Islam bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam dan mengembalikan juga cara hidup Islam. Umat Islam wajib bekerja supaya manusia tunduk mengabdikan diri kepada Allah di dalam i'tikad, keyakinan, akhlak, sistem hidup mereka berdasarkan dari dalil Al-Quran. Terdapat 3 dalil Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Ma'idah ayat 44. Yang kedua, surah Al-Ma'idah ayat 45. Dan yang ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Mak Sufian, nombor matrik 051054. Saya ingin menyambung pembentangan sahabat saya sebelum ini, iaitu bahagian yang ketiga. Wajib dari sudut tuntutan darurah. Bekerja dan beramal adalah dalam Islam adalah merupakan satu kewajipan, iaitu merupakan satu tuntutan untuk kita menghadapi cabaran-cabaran pada zaman kini dan juga serangan musuh-musuh Islam. Kenapa kita perlu bekerja dan beramal? Kerana apabila kita bekerja dan beramal, kita boleh menyekat penularan fahaman kebendaan dan etis, iaitu tidak percayakan Tuhan. Perkara ini dapat menggugat kewujudan Islam.
Selain itu, dari segi pemerhatian yang teliti kepada nasib yang dialami oleh negara-negara bukan Islam hari ini, makin sudah pasti ia bukti menguatkan lagi tuntutan ini, iaitu pentingnya beramal dan bekerja pada kita semua umat Islam. Malahan, tuntutan ini adalah merupakan wajib di sisi syariat, di mana umat Islam tidak seharusnya berdiam diri dan memandang ringan. Selain itu, kita juga dapati banyak negara-negara umat Islam yang mengadu merintih dengan penuh penderitaan kerana dikuasai oleh keserakahan orang bukan Islam, iaitu kafir. Sebagai yang dialami oleh rakyat di Palestin, Kashmir, Kubrash, Bukhara, Samarkand dan lain-lain. Oleh demikian, hal-hal tersebut memberi kesan negatif kepada wilayah-wilayah umat Islam, iaitu kehidupan mereka menjadi kucak-kacir dari segi politik, kemasyarakatan dan ekonomi. Mereka hidup dalam keadaan yang mengalami keruntuhan akhlak, nilai, pegangan agama makin goyah dan mereka mempunyai aliran pemikiran yang berbeza, pegangan keyakinan makin lemah. Daripada kesan-kesan negatif ini, kita dapat lihat bahawa perlunya amal Islami sekalipun dengan sejarah darurah kerana menyahut perkara ini dapat menyahut cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Islam, sama ada dari kuasa penjajah maupun kekuatan negara-negara asing ataupun cabaran-cabaran dari dalam berupa kuncu-kuncu, tali barat dan penyokong musuh Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut bermaksud dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Anfal ayat 39. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Aina Afika binti Abdul Karim, nombor menteri 051049. Baiklah, hari ini saya akan menyambung perbentangan daripada kumpulan saya, dan tajuk saya adalah wajib untuk beramal dan bekerja untuk Islam secara individu dan berjemaah. Baiklah. Menurut buku Fatihan telah mengatakan di sini bahawasanya dari sudut kewajipan syarat taklifi, tanggungjawab beramal dan bekerja untuk Islam adalah merupakan satu tanggungjawab ke atas seseorang individu, sama juga seperti tanggungjawab dan kewajipannya daripada sudut syariat yang lain seperti solat dan sedekah. Seterusnya kita faham bahawasanya apabila kita melakukan tanggungjawab, maka ganjaran pahala akan diberi, manakala apabila kita meninggalkannya, dosa pula akan diterima. Seterusnya, dalam firman Allah telah menyebut dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah, yang bermaksud setiap diri akan bertanggungjawab ke atas apa yang diperbuatnya. Selain itu, dalam surah Al-An'am juga telah dalam ayat 164 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taziru waziratun wizra ukhra, yang bermaksud dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang yang lain. Kita faham di sini bahawasanya apabila kita melakukan tanggungjawab itu adalah untuk diri seseorang itu. Contohnya adalah apabila solat itu adalah untuk orang yang melakukan tanggungjawab, solat itu adalah untuk orang yang melakukan solat tersebut. Seterusnya, dalam surah ayat Al-An'am pula, sebagai contoh saya beri apabila kita melakukan maksiat, maka dosa maksiat tersebut adalah akan diberi kepada orang yang melakukan maksiat itu. Seterusnya, okey, baiklah. Mengapa wajib untuk seseorang individu beramal dan bekerja untuk Islam? Okey, di sini ada dua poin. Yang mana yang pertama adalah supaya orang Islam sendiri dapat menyumbang dalam membina dan memakmurkan masyarakat, iaitu melalui yang pertama membina masyarakat ke jalan yang benar. Kita fahamlah membina masyarakat jalan yang benar. Maksudnya kita mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan. Yang seterusnya memakmurkan dengan kebaikan. Memakmurkan maksudnya memanfaatkan dengan kebaikan. Contohnya masjid, kita manfaatkan masjid dengan kebaikan. Memanfaatkan masjid dengan melakukan berjemaah. Okey, itu adalah kita manfaatkan dan memakmurkan masjid tersebut dengan sesuatu yang baik. Okey. Seterusnya yang kedua pula adalah supaya setiap umat Islam dapat memberi khidmat dan pengorbanan mereka kepada Islam mengikut syarat-syarat yang tertentulah. Antara syaratnya adalah yang pertama baligh, yang kedua mempunyai akal yang sihat, yang ketiga adalah mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut kemampuan masing-masing, kita kena faham bahawasanya ada setengah orang untuk memberi khidmat dan pengorbanan terhadap Islam sendiri melalui kewangan, melalui wang ringgit. Ada juga yang melalui tenaga dan masa. Seterusnya, tadi kita cakap mengenai wajib
bekerja dan beramal dalam untuk Islam secara individu. Yang ni pula adalah secara berjemaah. Secara berjemaah kita faham, bila berjemaah mestilah melalui mesti ramai. Maka bila ramai ni mestilah dalam satu organisasi ataupun gerakan. Okey. Dalam buku Fatihah juga telah menyebut bahawasanya matlamat amal Islam adalah matlamat organisasi ataupun gerakan-gerakan Islam ini adalah untuk meruntuhkan jahiliah, kehidupan jahiliah yang ada, serta dalam masa yang sama adalah untuk menegakkan Islam itu sendiri. Baiklah. Okey, tanggungjawab untuk meruntuhkan jahiliah serta menegakkan agama Islam itu sendiri adalah sangat berat. Maka kita perlukan ramai orang untuk melakukan ataupun menjadikan matlamat itu tercapai. Okey, macam mana nak tercapai adalah melalui gerakan. Okey, gerakan tersebut haruslah mempunyai sudut kesedaran yang baik, yang mana kita kena tahu kita nak kena buat apa, matlamat, visi dan sebagainya, serta penyusunan dan kekuatan gerakan itu sendiri, yang mana lebih kepada strategi untuk mendekati masyarakat dan mengajak masyarakat melakukan kebaikan. Okey. Dalam buku tersebut juga ada menyatakan bahawasanya ketika zaman Rasulullah dulu, untuk menghadapi serangan jahiliah serta menegakkan Islam dan mengembalikan lunas-lunas Islam dalam masyarakat adalah melalui menubuhkan jemaah itu sendiri. Maka kita faham kat sini, bila Rasulullah buat begitu dulu, itu seumpama dalil dan bukti bahawasanya bekerja secara berjemaah adalah wajib. Okey. Kita faham ketika zaman Rasulullah dulu untuk menegakkan sendiri agama Islam itu mesti banyak halangan dan cabaran. Halangan cabaran memang banyak. Maka disebabkan cabaran-cabaran dan halangan-halangan tersebut telah menuntut kepada satu tanzim, yang mana iaitu tanzim haraki. Tanzim haraki ni adalah sistem gerakan yang menyeluruh daripada sudut kualiti dan kuantiti. Kuantiti itu kita faham bahawasanya kuantiti macam ramai. Okey. Kuantiti itu ramai, manakala kualiti itu adalah kita train ahli-ahli untuk faham apa matlamat sebenar organisasi tersebut. Okey. Sebelum saya mengakhiri perkataan saya adalah saya ingin mengakhirkan dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Okey, di sini terbuktilah bahawasanya Allah sendiri telah berkata kita seharusnya sebagai umat Islam membantu umat Islam yang lain untuk melakukan kebaikan dan melakukan ketakwaan, dan kita seharusnya tidak membantu orang-orang untuk melakukan pelanggaran ataupun melakukan dosa-dosa, melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Baiklah, itu sahaja pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Akila binti Sri, nombor metrik 049975. Baiklah, kita pergi ke bahagian terakhir yang kelima, yang bertajuk ganjaran jihad itu adalah untuk mujahid itu sendiri. Maksudnya di sini, para petugas yang bekerja untuk Islam perlu memahami secara mendalam bahawa mereka lah sebenarnya yang memerlukan Islam. Ketika mereka bekerja, berjuang dan berjihad, mereka sebenarnya telah bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka dan sekaligus melaksanakan sebahagian daripada hak-hak Allah, dan mereka juga akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-6, Allah telah berfirman, dan yang bermaksud, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya adalah untuk dirinya sendiri, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Poin kedua pula adalah mereka perlu memahami secara mendalam bahawa nilai dan harga diri mereka adalah sama nilai kerana pegangan mereka terhadap Islam, dan kemuliaan dan ketinggian mereka tidak akan tercapai melainkan mereka bekerja keras dalam melibatkan diri dalam gerakan Islam, iaitu jemaah Islam yang memperjuangkan Islam yang sebenar, dan mereka juga kekal dalam gerakan tersebut. Dan sesiapa yang mengasingkan diri akan keseorangan di dalam azab neraka, manakala sesiapa yang menyatukan diri secara benar akan mendapat petunjuk daripada Allah SWT kelak. Poin ketiga pula adalah para petugas amal Islami juga perlu sedar bahawa sekiranya mereka ingin mendapat penilaian teguh, maka mereka haruslah terus kekal bersama dengan jemaah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28 yang bermaksud, dan sabarlah diri kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya dari pagi dan senja hari dengan mengharapkan keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikut orang-orang yang hatinya telah kamu lalaikan dari mengingati kami dan menurut hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
Poin keempat pula adalah para petugas amal Islami juga perlulah memahami bahawa mereka berjihad dan berjuang ini adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan mereka perlu menyedari bahawa jalan yang mereka tempuh ini adalah jalan yang sukar, berliku, sangat mencabar, dan jalan ini juga tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak bersedia untuk tunduk kepada keputusan jamaah dan tidak sanggup beriltizam dengan pandangan jamaah yang lain. Kita semua sedar bahawa jihad merupakan satu pengorbanan yang besar, dan sebenarnya jihad ini merupakan jalan pembersihan jiwa, penyucian hati, jalan kesabaran, jalan keikhlasan, dan sesungguhnya jalan ini mempunyai sifat-sifat tersebut dan tidak akan sanggup dilalui kecuali orang yang orang mukmin. Dan dalam surah At-Talaq ayat ketiga yang bermaksud, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sekian daripada saya. Terima kasih.